Sampai ada seorang Arab tu kan, dia sanggup tau berlari kat kita orang, ingat nak minta tolong apa. Dia lari kan, tahu dia cakap apa? Corona, corona. Sebelah. Lepas tu dia belah. Kita macam, lah Arab ni. Kau Kalau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita ke slot Sembang Santai di Mosyik Channel. InsyaAllah pada kali ini bersama kita adalah saudara Zuhaili. Ataupun kita orang panggil dia sebagai Joe. Ini batch aku sendiri. Dan kita orang ni sama-sama lah. Masing-masing kita orang ni pun dah tahun 4. Cuma aku Suluddin, dia ni kuliah syariah lah. Yes. Okay. Jadi apa yang kita nak bincang kali ni, apa yang kita nak sembang kali ni adalah satu topik yang mana topik ni tak ramai rasa. Sebab sebagai orang je dapat rasa, iaitu kemuncak COVID-19 di Mesir pada tahun lepas, iaitu pada 2020. Okey, nak jadikan cerita macam mana? Okey, pada 2020 dalam sekitar bulan 4 atau bulan 3, betul tak? Bulan 4 atau bulan 3 atau bulan 5 macam tu lah. Bulan 4 tu start mula macam mana kemuncak berlakunya COVID dekat Mesir, yang sampai berlaku lockdown dan sebagainya lah, macam lebih kurang macam kat Malaysia. Nak jadikan cerita dalam tempoh dalam beberapa bulan berlaku lockdown dan sebagainya tu, pelajar-pelajar Malaysia ramai yang balik, melainkan beberapa orang. Dan antara yang stay kat Mesir pada ketika itu, ketika COVID tengah melanda teruk gila babi time tu, adalah Joe. Jadi insyaAllah pada kali ni kita nak tanyalah sedikit beberapa pengalaman, cerita manis dan pahit dekat Joe sendiri. Apa yang beliau rasa, apa yang beliau nampak, apa yang berlaku dekat Mesir pada ketika itu. Jadi, untuk benda pertama kita nak tanya benda. Okey, cuba kau cerita Jo, macam mana suasana lockdown kat Mesir. Terima kasih sampai mai. Terima kasih. Minum. Dia jemput minum. Terima kasih. Alhamdulillah. Okey. Kembali pada topik ah. Berdasarkan kau punya view ataupun observation, wow, speaking. Okey. Berdasarkan kau punya pemerhatian, apa pandangan kau ataupun macam mana suasana tentang lockdown kat Mesir pada waktu time COVID tengah teruk tu, berlaku lockdown yang pertama? Lockdown pertama. Okay. Dia pertama sekali kita bersyukur lah dapat panjangkan lagi kita punya rezeki. Allah kurniakan rezeki untuk belajar kat Mesir. Sedangkan ramai lagi kawan-kawan kita yang mungkin tak ada rezeki kat sini, dia rezeki kat Malaysia pula. Okey. Pertamanya, dekat lockdown kat Mesir ni dia ada beberapa peringkat. Antaranya dia bolehkan keluar. Waktu yang first ada jangkitan kat Mesir, dia kata semua tak boleh keluar lagi. Kedai semua tutup dalam beberapa tempoh lah. Kemudian dia kata kemudian kes waktu tu meningkat. Dan tak tahu macam mana tiba-tiba kes menurun, dia makin kurangkan sekatan-sekatan tu. Maksudnya kedai dah boleh buka, waktu orang ramai dah boleh keluar, pusat pelancongan dah mula dibuka semua kan. Tapi itu dah berapa bulan lama lepas tu lah kan. Yalah. Cumanya nak tahulah masa time lockdown tu kan, apa sebenarnya yang berlaku? Sebenarnya berlaku ya. Apa yang berlaku time lockdown tu? Sebab nak ceritakan sepatutnya time tu aku ada juga time lockdown. Cuma macam biasalah, aku ni jarang keluar rumah kadang kan. Macam kau macam pasal banyak je keluar rumah kan. Tak banyak. Cuba cerita apa yang kau nampak sebenarnya time lockdown tu berlaku. Kau tiba ada benda menarik ke? Gajah terbang. Tapi biasanya orang kat Malaysia ni dia ada dimomokkan dengan satu video. Satu video tu antaranya waktu tu dah ramai dah orang Malaysia yang balik ke tanah air sebab kes meningkat. Video tu dia kata kes kat Mesir ni dah macam dah teruk lah, dah parah lah. So, ibarat macam kalau tak balik mati lah. Tak balik mati lah. Tapi hidup je lagi sang. Itu kita kata momokan. Okay. Hakikatnya dekat Mesir ni kita tak tahu karomah apa yang ada kat sini, tapi memang kes tu menurun. Tak tahulah betul atau tidak, tapi kes tu menurun. Tapi kalau dulu memang kebanyakan orang Arab ni takut juga dengan COVID ni sampai kalau jumpa orang Malaysia tu dia takut sikit lah. Orang Asia ke mana-mana dia akan takut sikit. Tapi bila dah lama dia orang jadi macam biasa lah. Tapi konten kat video tu yang sebenarnya yang
dia buatkan ibu bapa risau. Dia kata kemungkinan Mesir ni akan lockdown, so akan dihantar balik macam dulu apa darurat di Mesir sebab ketenteraan tak silap. Lepas tu pelajar Malaysia yang kat Mesir dapat tiket balik free. Kemungkinan dia kata macam tu kan. Cuma kali ni tak ada lagi free balik Tak ada lah. Sebenarnya kita tunggu ni tiket tu. Oh, kau tunggu? Tunggu. Sabar Tapi je, tak dapat. Sabar je, Sebab tu stay. 4 tahun je Tapi Alhamdulillah lepas tu dia ada exam. Bila ada exam tu tak ada. Alhamdulillah. ada exam. Okey, cuma nak je cerita lah. Okey, aku pun ada juga tentu nak je cerita time lockdown tu. Masa lockdown tu nampak macam lockdown betul lah cakap Malaysia. Maksudnya semua kedai tutup. Kalau yang dia beri kelonggaran pun macam just macam Soy Dahlia. Soy Dahlia apa? Farmasi. Bakola ni kedai runcit dengan kedai-kedai sayur, kedai ayam. Keperluan asas lah. Keperluan asas dibenarkan buka. Atas dasar keperluan lah. Ada pun mall-mall ataupun macam yang kedai-kedai macam Outlet Regap. Macam apa lagi? Yang apa yang kat Cik Sabit tu? Roya tu tutup lah, yang macam nampak macam mewah sikit macam Aidin ke apa kan. Okey. Yang paling penting tempat pengumpulan awam lah. Pengumpulan Contohnya awam tu macam tutup lah. kelas-kelas. Memang awal tu dah tutup dah. Start COVID tu memang dah ditutup sebab faktor keselamatan. Okey, kalau macam yang pernah datang Mesir lah. Siapa pernah datang Mesir, siapa pernah melawat kawasan Pengisaha ataupun macam ruangan halaman Saidina Hussein, Masjid Saidina Hussein, depan halaman itu kan luas. Dan selalu tempat tu kan ramai orang. Betul. Ramai orang. Tapi nak jadi cerita bila berlaku lockdown semua tutup, lengang gila. Jadi sangat lengang. Bahkan kawasan Khan Khalili ataupun setengah orang panggil sebagai Sok Saidina Hussein, yang mana selalu kawasan tu ramai orang, meriah, ceria lagi pada waktu malam dengan pelbagai lampu, jadi sunyi. Jadi itu yang berlaku lockdown pada ketika itulah kan. Okay, jadi itu sedikit sebanyaklah suasana lockdown kat Mesir. Dan macam yang Joe sebut tadi, ada momokan. Momokan tentang sama ada hidup atau mati. Kalau kau tak balik kau mati. Tapi tengok Joe still hidup dengan sihatnya pada waktu sekarang. Siap dapat cermin mata baru. Aku pun hidup lagi sebab aku pun sama dengan Joe juga. antara yang stay tak balik-balik pasal time kemuncak COVID tu, yang ramai orang Malaysia balik kan. Adalah beberapa member kita orang, aku. Tak ramai pun. Dan itulah kita orang duduk. Tengok, Alhamdulillah hidup lagi, boleh berjalan lagi pada waktu tu. Boleh pusing-pusing. Okay, jadi nak cerita, ada tak perbezaan suasana yang kau perasan masa sebelum COVID dengan masa berlaku COVID time tu? Suasana COVID tu. Okay, sebelum COVID macam biasalah. Jalan-jalan. Tak lengang, tak pernah lengang. Lagi waktu malam. Orang kat Mesir ni hidup malam dia. Siang pun hidup juga. Siang tu hidup lah macam biasalah. Pergi kerja, pergi sekolah semua. Malam tu dia nak apa? Nak shy ke, nak apa berpeleseran mana-mana. Malam tu lah dia hidup. Tapi bila time waktu mula-mula 6 bulan pertama COVID dekat Mesir ni, nampak beza betul lah. Bila mana kerajaan dah cakap, lockdown. Okey, semua takut waktu tu. Semua macam tak tahu lah. Sebab kita fikir lah orang Mesir ni biasa-biasa je. Sebab kesihatan ni, dia orang tak kisah sangat. Kalau buat tentera tu, dia orang nombor satu. Bila tentera dia kata ni kalau tentera kata nak buat sekatan, semua percaya lah benda tu. Sebab kalau tentera yang datang memang nak asal semua. Tak nak dengar memang, kau kena tembak lah. Mesir tak Mesir. Dia cerita dia. Tapi nampak lah orang Mesir boleh dengar cakap juga rupanya. Waktu tu tak keluar lah. Waktu tu nampak orang Asia sikit tutup mulut. Tutup mulut. Tapi nampak orang Asia lah. Nampak orang dia salam lah. Macam biasa. itu benda yang kita kena faham lah. Huruf kat sini. Itu antara suasana tu jadi lengang. Waktu tu kita tak banyak benda nak buat dekat luar tau. Kalau sebelum ni kita boleh pergi kelas ataupun pergi kuliah ataupun pergi beriadah kat mana-mana kan. Ataupun nak pergi bercuti, nak pergi berjalan kat mana, boleh lah. Tapi semasa COVID ni semua tempat tutup. Jadi mall-mall tutup, semua tutup. Kita tak nak kena ada kat rumah. Waktu tu lah kita akan rasa suasana tu. Yang paling teruk tu sebenarnya bukannya dia punya wabak ke apa.
paling teruk adalah mental illness kita lah. Kena, Mental illness. yes. Wow. Kita punya keadaan mental tu kena kawal. Eh. Jadi nak tak nak kita kena, kalau kita waktu tu rumah tu ada kita 2 orang je kan. Kita kena pergi rumah orang lain. Bukan kita nak bawa penyakit kat dia, bukan. Tapi kita kena apa? Ada inisiatif lah buat aktiviti-aktiviti tertentu. Nak buat muzakarah ke apa ke. Benda-benda macam tu lah. Supaya kita punya fikiran ni jadi waras lagi. Okay. Macam kat Malaysia kan ada waktu-waktu yang pelajar kena belajar online class kan. Online class. Lepas tu macam biasa lah online class kat rumah. Mental breakdown. Memang ramai lah mental. Mental breakdown. Tiba-tiba mengaku ada mental disorder semua. Wow. Waktu tu lah dia lah yang paling sakit di dunia. Lepas tu cakap lah. Insan yang tersakiti. Insan tersakiti katalah keluarga punca segala-galanya. Allah. Kata itu, kata ini. Itu antara punca sebab kita tak kawal benda tu. Padahal sebenarnya mental kita ni okey. Otak kita ni boleh dikawal. Cuma kita ni lah, contoh kalau kita sunyi kan, apa yang membuatkan kita ni tak sunyi? Kawan-kawan. Apa yang membuatkan kita ni masa kita rasa berkualiti? Kita belajar, baca buku dan sebagainya. Benda-benda macam tu lah. Jangan kita macam betul-betul rasa, okey, aku dah nak mati lah duduk sini. Hidup ke tak aku? Hidup ke tak? Aku nak balik Padahal kita time tu boleh je macam. Boleh je. Jalan. Waktu tu kita tak keluar. Kita tak keluar tau. Lepas tu duit pun banyak save. Sebenarnya serius. Banyak save. Sisa? Banyak save. Banyak save. Waktu tu ingat lagi waktu yang dah teruk tu semua dah balik dah waktu tu. Aku waktu tu duduk dekat Aceh. So bayar sikit je sebab orang rumah tu cakap kau bayar sikit je, bayar duit wifi. Yang lain semua kita orang cerita tak tahu lah. Aku tak halal lah kan dia. Tapi itulah Dapat perbelanjaan saving sikit kan. Betul. Saving banyak sangat-sangat. Waktu tu memang kalau kita saving daripada awal tu tahan lah sampai tahun 4. Wow. Sebab tak manfaatkan betul-betul jadi Macam lockdown tu macam sekejap je kan. Kalau lockdown tu panjang sih dah sampai tahun 4 kan. kaya aku je tahu lah. Wow. Okey. Nak cerita pasal ni lah suasana kat Mesir. Macam yang aku rasa. Ya. Selalunya kalau kita jalan kat kawasan Hayyu Sabit, Seksyen 7. Hayyu Sabit ni macam kawasan yang kita makruf lah. Yang kenal ramai student Malaysia. Dululah sebelum COVID, kalau kita jalan kat Hayyu Sabit, Seksyen 7 tu, jalan-jalan senang nampak student Melayu. So student Malaysia, jalan-jalan tepi jalan mana. Senang bertembung lah dengan orang Malaysia. Tapi bila time berlaku COVID tu, yelah orang Malaysia ramai balik, lengang tak nampak orang Malaysia. Yang orang Malaysia aku dia je selalu muncul. Macam mana orang Malaysia lain? Tapi still boleh hidup. Still boleh berjalan. Boleh maksud keluar rumah tu boleh. Dia bukan dah keluar macam kau jalan-jalan jauh-jauh tak. Macam sekitar rumah itu jalan pusing-pusing macam taman-taman tu kan, pusing kan sekitar taman. Jadi boleh je, boleh beli barang keperluan asas boleh. Jadi nak kata hidup atau mati tu hidup je sebenarnya. Alhamdulillah lah, hidup je. Allah bagi rezeki untuk hidup lagi kan. Okey. Cuma Jo lah kan. Duduk rumah Duduk rumah. Rasa kau untung lah ada satu beg tu kerana buat biskut. Buat kek. Dia ni untung ada satu beg tu. Bukan setiap hari. Bukan setiap hari lah benda-benda macam tu. Tapi untung dapat kan. Okey, itulah dia antara yang pengalaman jugalah yang berlaku COVID ketika kemuncak. Cuma nak kata, tadi sebutlah bahawa memang kita jaga penjarakan. Kita sebagai Malaysia pakai face mask ketika keluar. Pakai face mask. Keselamatan tu kena jaga. Tapi nak kata teruk keluar je kau mati, keluar rumah mati tu tak ada laku lah. Maksud memukan tu hanya sebuah memukan semata-mata. Hanya sebuah hoax semata. Jika mana kalau kita jaga time tu insya-Allah okey je. Kita masih hidup dan boleh survive. Walaupun masa tu ramai orang Malaysia. Aku rasa orang Malaysia time tu bukan kata nak balik nak selamat apa sangat pun. Nak balik sebenarnya. Nak balik sebenarnya. Betul, nak balik. Ni cik alasan nak balik sebenarnya. Dia terlalu lama waktu COVID tu terlalu lama. Kuliah semua tak ada. Betul. Macam pisang, tak tahu nak buat apa. Balik Malaysia ada jumpa keluarga. Cuma tadi Jo ada sebut ada cerita pasal bila orang Arab ni, orang Mesir jumpa orang Asia dia tutup mulut lah apa kan. Macam aku, satu orang pengayuh Mesir ni, selain pada bangsa Arab, tak kira kau ni orang Malaysia ke, Indonesia ke, Thailand ke, kau India ke apa. Bangladesh ke apa, nanti dia panggil sini. Sini ni maksudnya Cina. Jadi nak pula aku ni muka Cina. Cina. Okay. Jadi aku kena bahan enggak Sini Cina jauh COVID. Macam jalan-jalan COVID. Corona. Tapi Cina biasa tinggi. Cina tak ada pendek, tak ada. sorry. Jo. Kita kawan dah lama Jo. Allah, sorry. Aku pendek kau. Okay, jadi nak kata kau kena tak Jo macam jalan-jalan Corona dia membahan. Benda tu memang biasa lah.
Sampai ada seorang Arab tu kan. Dia sanggup tau berlari kat kita orang. Ingat nak minta tolong ke apa. Dia lari kan. Tahu dia cakap apa? Corona. Sebelah. Lepas tu dia belah. Kita macam, lah Arab ni. Kalau ada batu tu, tak rasa. Oi, jom kau bukan silat je. Oh, situ lah. Tak apa, kita tak salah guna ilmu. Allah. Benda macam ni kita kena simpan. Allah. Jadi bila dia saat Tak bahaya, sangka, kita kena guna. Okay, jom lah. Ni soalan sikit untuk kau lah. Apa yang kau rasa pengalaman kau lah yang macam agak ketara dan pahit ketika time COVID, kemuncak COVID tu, time lockdown tu. Apa yang kau pengalaman yang kau rasa macam situasi yang kau rasa macam alamak susahnya time tu. COVID lah. Oh, waktu tu lah. Dia sebenarnya dia macam berlanjutan. Sebenarnya kita orang ada masalah. Nak sebab rumah. Cerita je lah. Cerita je lah. Boleh dia cerita. Waktu COVID tu dia tinggal asing-asing lah. Sebab sebelum ni tinggal macam contoh dalam 5 orang kan. Lepas tu bila waktu COVID tu tinggal dalam 2 orang. Jadi aku tengok muka dia, dia tengok muka aku. Kadang-kadang dia bosan, dia tak nak cakap dengan aku lah. Macam gitu lah. Nampak aja orang sedang bosan dengan kau. Allah SWT. Aish. Waktu tu aku rasa single lah. Aku rasa single. Kau memang bukan single ke selama ni? Memang single. Korang lah yang menemani aku selama ni. Oh. Tak ada lagi. Nak jadi cerita lah. Joe ni asalnya daripada 2018 kita sampai. Ya. 2018, 19 dan 20 kita orang satu rumah. Aku, Joe dan beberapa orang lain lah. Satu rumah dekat area Darussalam. Nak jadi cerita sekali tu kita orang duduk pindah. Baru je pindah duduk sebulan dekat belakang area Masjid Sayyidina Husin. Kan? Sayyidina Husin, baru duduk sebulan. Cerita dulu. Kenapa pindah rumah pertama tu? Ahmad. Kita orang daripada rumah lama dekat belakang Azhar pindah ke Sayyidina Husin sebab pertama rumah tu memang ada masalah lah. Dan time tu pun memang tengah berlaku COVID. Dah berlaku lockdown sikit dah pun. Dah berlaku lockdown. Okay, jadi kita orang pun pergi pindah belakang Sayyidina Husin sebab dapat rumah baru. Yes. Dan kebetulan satu imarah, satu bangunan tu, rumah-rumah semua dalam bangunan tu orang Wafidin, orang Nusantara, orang-orang Indonesia. So, kecuali satu rumah kita orang Malaysia. Cuma nak jadikan takdir adalah satu orang tu buat hal, seorang je buat hal. Seorang dua je buat hal. Satu imarah tu, satu bangunan tu kita tahu semua ni kena halau. Baru duduk sebulan. Dah kena halau. Kita orang dah FAP. Dah time kata COVID semua tengah takut dengan corona, COVID apa semua, boleh kena halau. Waktu tu tahu bila? Waktu tu hari pertama raya. Lepas je hari kita orang nak Lepas minggu pertama raya. Lepas minggu raya Aidilfitri. Dapat berita kena halau. Kita orang dah solat sama-sama, dah fikir nak buat gotong royong mingguan semua. Esoknya wakil baba tu kata korang semua kena keluar ni sebab ada isu baba semua tak suka apa semua. Dan cerita macam biasa lah orang Mesir kan. Kita lebat lebih-lebih sikit kan. Sekali betul-betul kena halau. Sekali betul-betul kena halau semua pula tu. Awalnya dia kata okey korang boleh stay tapi bayar mahal sikit. Okey datang pula kaki lain pula. Dia masalahnya sebab dia owner dia satu je tapi keluarga dia Asuk. cucuk. Nak duit lagi kan biasalah. Duit ni tak pernah cukup. Lepas tu jadi kita orang pula kena tulahnya. Kita orang kena halau semua. Itulah kesian. Asal kita satu rumah akhirnya berpecah. Aku masuk rumah lain, dia masuk rumah lain. Dia duduk Asia, aku duduk Sabit. Tapi jumpa juga muka dia ni. Kejap nampak muka dia ni. Bila aku buat kek muncul muka dia ni. Bila tu boleh kira kan beberapa kali kan. Oh, ada boleh kira. Dia tak selalulah. Tak selalu. Macam dulu aku kalau dulu kita orang satu rumah akulah selalu teman dia. Dia nak pergi mana aku teman dia. Tapi benefit dia kita tak cerita lah. Ada benefit je. Biar kita dua je. Nanti orang lain jenis. Okey. Masalahnya orang lain tak nak teman. Lepas tu bila kita buat macam buat status sikit, dia dengki lah. Ada dengki. Dia bunyi-bunyi. Tak boleh buat apa dah. Okay, jadi itulah sebersikit lah kita kata cerita yang kita rasa time berlaku COVID. Nak kata COVID tu nampak teruk jugalah. Betul. Sampai kena lockdown macam Malaysia. Cuma Mesir ni kita kena faham lah. Mesir ni sebab dia ekonomi dia bergantung pada rakyat dia sendiri. Jadi nak tak nak lepas dalam berapa bulan, dalam 6 bulan lebih kurang. Dia beransur-beransur. Mula pada lockdown tutup habis, buka sedikit untuk barang asas, kedai, runcit, farmasi. Maksudnya makin lama makin buka. Sebab apa? Diorang tak payah lama. Diorang tak payah lama nak kena dikurung. Tak payah lama nak kena lockdown. Sebab kalau tak memang ekonomi diorang sebelum COVID dah memang teruk dah ekonomi diorang. Memang teruk dah. COVID dah lockdown teruk. Kalau dibiarkan rasa memang jadi mayat bergelimpang kan. Itu. Makin ramai jadi bahkan tersawilin. Ramai juga kata better
Orang Mesir kata, better kau ni mati keluar cari rezeki banding kau mati duduk rumah tak makan apa-apa, family kau tak makan apa-apa kan. Ya. Jadi nak kata ada beza jugalah suasana Mesir dengan Malaysia tu ada beza. Jadi ada kalau siapa kata cuba banding ke, oh Mesir boleh macam ni, Mesir macam ni, mungkin ada sebahagian perkara tu kurang tepat lah. Mesir ni situasi dia lain. Malaysia situasi dia lain. Jadi satu Mesir tak ada peruntukan untuk COVID macam Malaysia banyak beri apa semua bantuan. Orang Mesir dah memang susah. Dia memang tak ada peruntukan lah untuk tu. Jadi nak tak nak memang rakyat kena kerja sendiri. Lagi-lagi dekat Kairah ni kita faham lah. Faham lah. Ya. Cuma tu yang Malaysia walaupun kita semua mengalami situasi susah, Yes. kewangan dan sebagainya, tapi harap yang kat Malaysia tu sepatutnya lebih bersyukur sebenarnya. Yang kat Malaysia tu patut lebih bersyukur. Sebab apa yang kita nampak yang kat Mesir ni pun tak adalah seindah gambar dia rupa. Cumanya alhamdulillah lah masih boleh hidup. Dan jangan bandingkan Malaysia dengan Mesir. Mesir is Mesir, Malaysia is Malaysia. Itulah nak kata. Jadi pasal isu-isu bahawa hidup mati tu pun tak ada kat sebenarnya. Kita masih alhamdulillah still hidup. Joe pun hidup, bahkan sihat. Sampai sekarang pun okey lagi. Dah 1/4 pun insya-Allah tak lama lagi pun akan balik juga. InsyaAllah aja last. Doa-doa. Doakan agak kita sama bagi. Okey, jadi insyaAllah inilah sedikit kita orang perkongsian berkaitan tentang kemuncak COVID-19 di Mesir pada 2020. Okey. Jadi sebagai akhir kata penutup kita pada malam ni, jangan lupa untuk subscribe, like, share dan komen video ni di Mursyid Channel. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.